Esok Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perakaan Malaysia akan mengumumkan nilai keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku keempat tahun hadapan. Pelbagai unjuran dibuat firma-firma kajian, bank dan pelbagai institusi. Namun, apa makna angka KDNK ini kepada rakyat? Untuk mengulas lanjut perkara ini, bersama saya menerusi Google Meet ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Nolida Hanim Muhammad Saleh, merupakan pengerusi Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih doktor kerana sudi bersama saya pada pagi ini. Terima kasih juga. Baik doktor, kita teruskan dengan perbincangan kita dengan unjuran KDNK penuh untuk 2022 yang akan diumumkan pada esok hari. Boleh doktor kongsikan antara faktor-faktor yang mempengaruhi unjuran tersebut ataupun data-data yang menyokong kepada unjuran tersebut. Bagaimana doktor? Ya, sebagaimana yang kita sedia maklum, unjuran yang terdahulu unjuran pada suku tahun pertama, kedua dan ketiga nampaknya unjuran tersebut menunjukkan peningkatan daripada 5% kepada 8.9 dan pada suku yang ketiga 14.2%. Okey. Dan kita juga dapati bahawa penganalisis ekonomi meramalkan angka KDNK ini terus lagi akan meningkat. Bagaimanapun sekiranya berlaku sedikit kejatuhan dalam suku keempat, kita boleh dapati secara puratanya tetap juga KDNK penuh 2022 ini akan meningkat. Ini didorong oleh beberapa faktor Antaranya kalau kita lihat dari segi keadaan yang berlaku dalam ekonomi kita, berlaku pemulihan dalam ekonomi selepas berlakunya pandemik. Kita telah pun pandemik dalam tempoh yang agak lama, tetapi kini semakin ekonomi semakin berkembang dalam semua sektor, sama ada pertanian, pembuatan maupun perkhidmatan. Dan ini of course akan menyokong kepada peningkatan di dalam KDNK. Selain daripada itu, kita lihat sentimen berbelanja dari pasaran domestik. Malaysia sangat beruntung kerana kita mempunyai banyak kali musim perayaan dan sebagainya. Ini juga merupakan satu faktor yang merangsang pengguna domestik untuk berbelanja. Peningkatan di dalam perbelanjaan domestik ini of course akan meningkatkan lagi pendapatan keluaran dalam negara kasar kita. Dan begitu juga kalau kita lihat dari segi kekukuhan kembali pasaran yang menggalakkan perbelanjaan kerajaan, pelaburan dan perdagangan antarabangsa. So kesemua ini bakal meningkatkan KDNK negara. Namun unjuran ini haruslah sebenarnya melambangkan produktiviti, iaitu pengeluaran yang dilakukan oleh negara, output negara. Bukti daripada perangkaan, daripada doza menunjukkan bukti yang signifikan bahawa peningkatan ini didorong oleh produktiviti daripada semua sektor, termasuk pertanian, perbuatan, perkhidmatan dan sebagainya. So dengan pemulihan ini kita jangkakan bahawa KDNK kita akan meningkat. Bagaimanapun sekali lagi kita harus agak berwaspada. Sebab dalam proses pengiraan KDNK ini, output dan harga memainkan peranan yang penting. Output dan harga. Kadang-kadang mungkin dia didorong oleh output, iaitu produktiviti yang meningkat. Sebabnya meningkatnya masa kerja dan sebagainya. Bagaimanapun kita harus memberi perhatian. Negara harus memberi perhatian kepada elemen harga. Harga iaitu inflasi juga boleh menyebabkan berlakunya kenaikan di dalam KDNK keseluruhan. Dan kalau kita lihat pada hari ini, harga barangan, inflasi dalam konteks yang lebih umum, inflasi bagi kesemua barangan dan perkhidmatan kita berada pada kadar yang agak tinggi juga, 3 hingga 7%. Dan pengguna pada hari ini sangat tertekan dengan peningkatan di dalam harga ini. Jadi kita mengharapkan bahawa peningkatan di dalam KDNK yang bakal diumumkan untuk suku tahun yang keempat haruslah hasil daripada peningkatan di dalam produktiviti. Bukan berlaku peningkatan disebabkan oleh peningkatan di dalam harga. Jika harga yang meningkat, maka KDNK meningkat disebabkan oleh harga, tidak membawa manfaat kepada masyarakat.
Baik, seperti doktor kata, kita harus lihat lebih daripada KDNK, iaitu beyond GDP. Bagaimana doktor boleh kongsikan ataupun jelaskan kepada kami untuk kami fahami makna GDP ataupun KDNK ni daripada segi yang membawa hasil kepada kemakmuran rakyat, gaji bermaruah dan kehidupan yang selesa? Okey. So kerap kali dalam ekonomi, bila kita bercakap pasal kemakmuran dan sebagainya, memang indikator yang paling umum, yang paling mudah kita lihat kepada KDNK. KDNK meningkat, kita katakan negara kita mempunyai, mudah berkata, kita banyak wang. Okey, ataupun kalau kepada rakyat, kita ukur dari segi KDNK per kapita dia. Maksud, total pendapatan negara kita bahagi dengan keseluruhan rakyat kita. Jadi setiap orang mungkin dalam laporan dan sebagainya, kita lihat kata kalau 2022 ni sekitar 10,000 K USD per kapita. Tapi nilai ini, volume ini, adakah nilai ini diperoleh oleh setiap rakyat? Setiap individu di dalam masyarakat itu memperolehi sebanyak USD 10K untuk perbelanjaan dia. Contohnya isi rumah tadi. Kalau kita lihat kepada indikator ini, isi rumah automatik melalui pengiraan memperoleh sebanyak 10,000 K. Kalau kali dalam USD kali dengan ringgit, mata wang kita sekitar 40,000 lebih untuk 1 tahun. Adakah seorang suri rumah ini ataupun seorang bayi yang baru dilahirkan memperolehi jumlah wang yang sebanyak ini untuk dibelanjakan? Tentu jawapannya adalah tidak, kan? Jadi ukuran kalau kita melihat kepada kemakmuran dan sebagainya, hanya melihat kepada indikator ini, iaitu faktor ini, KDNK semata-mata ataupun KDNK per kapita semata-mata adalah ukuran yang tidak tepat. Mungkin kita harus bercakap dia berkaitan dengan KDNK tetapi beyond KDNK. Kita juga harus berbincang berkaitan dengan bagaimanakah mungkin indeks pembangunan yang dicapai oleh rakyat, iaitu indikator indeks pembangunan manusia. Ataupun kita boleh membincangkan bagaimana KDNP hijau berperanan. Mungkin juga melihat kepada indeks kesejahteraan. Sebab kalau kita kata kita sebagai negara yang makmur, negara yang sejahtera, so banyak lagi indikator lain yang perlu kita berikan perhatian. Saya ulas sekali lagi yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia tadi. Di dalam indeks pembangunan manusia ini, ada beberapa komponen yang diambil dalam pengiraan tersebut. Umpamanya adalah berkaitan dengan pendidikan, kesihatan dan taraf hidup. Okey? Bila bercakap pasal kesihatan contohnya, adakah kita dapat menikmati pada hari ini tahap kesihatan yang kita inginkan? Fasilitis kesihatan yang telah tersedia dengan begitu banyak dan boleh mudah untuk diakses oleh keseluruh rakyat negara kita. Okey? Suka juga disentuh di sini, apakah makna sebenar ekonomi kita, KDNK kita yang tinggi kalau pada masa yang sama kita ataupun rakyat dibebani oleh inflasi yang tinggi, kadar bunga yang tinggi, atau pada hari ini sibuk kita memperkatakan OPR yang semakin meningkat. Sebab bila keadaan ini berlaku, contohnya OPR yang meningkat, of course para mereka yang mempunyai hutang perumahan dan sebagainya, hutang kereta, hutang perumahan, mereka ini terpaksa membayar lebih kepada institusi keuangan. Jadi sebenarnya pendapatan yang diperoleh pada hari ini, walaupun KDNK kita kata meningkat, tetapi yang mampu digunakan oleh pengguna, oleh rakyat adalah terlalu kecil untuk kehidupan mereka. Jadi jika kita mengambil kira KDNK itu semata-mata sebagai ukuran kepada kemakmuran, ukuran kepada produktiviti tadi meningkatkan masa kerja, produktiviti disokong oleh masa kerja yang lebih, masa kerja lebih disokong oleh pendapatan yang sedikit lebih tinggi, tetapi pada masa yang sama mereka ini terbeban dengan bayaran hutang disebabkan oleh peningkatan di dalam OPR yang tinggi, inflasi yang tinggi, maka kemakmuran dari segi ekonomi itu tidak dapat dicapai ataupun tak dapat dimiliki atau dirasai oleh rakyat keseluruhan.
Baik, seperti KDNK ni kita tahu Malaysia dan seperti negara-negara lain menggunakan KDNK ni adalah antara langkah utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana untuk kita pastikan KDNK ni perlu jadi cerminan kepada kehidupan rakyat juga. Kita tidak mahu ia sekadar angka tetapi rakyat tidak merasainya. Jadi doktor, bagaimana KDNK ini perlu diterjemah kepada rakyat ketika ini? Okey, rakyat akan bergembira kalau KDNK yang terhasil itu dapat dinikmati oleh mereka. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Malaysia memang menyuarakan bahawa negara ingin mencapai ataupun berstatus negara maju, negara berpendapatan tinggi. Which is ini sangat digalakkan tetapi mestilah seimbang dengan rakyat tadi. Maksud impak kepada pendapatan tinggi tadi dikembalikan kepada rakyat dalam pelbagai bentuk. Antaranya adalah bentuk subsidi dan sebagainya. Kadang-kadang bila bercakap pasal subsidi pula, dia terkait juga dengan perbelanjaan kerajaan. Dan perbelanjaan kerajaan seperti yang kita tahu tadi, kerajaan mungkin tidak mampu untuk menampung kesemua perbelanjaan yang diperlukan. Jadi, walaupun dekat sini saya pula menambah perlu diberikan subsidi lagi kan. Tapi mahu atau tidak, subsidi ini harus diberikan kepada rakyat secara bersasar. Bukan semua perlu mendapat subsidi ini, tetapi mereka yang sangat memerlukan perlu diberikan subsidi, iaitu sama ada subsidi kepada pengguna ataupun subsidi kepada para petani. Okay? Sebab para petani ini terus langsung harus diberikan subsidi kerana kita tak mahu dengan tanpa bantuan subsidi ini nanti mereka akan mengurangkan produktiviti. Contoh dekat sini yang agak mudah saya berikan adalah katakan subsidi kepada pekebun-pekebun kelapa sawit. Beberapa subsidi telah pun dikeluarkan ataupun dikurangkan step by step dalam usaha juga mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan sebagainya. Keadaan ini akan kadang-kadang mungkin boleh membawa kesan kepada penghasilan, produktiviti peladang pula. Produktiviti peladang mungkin akan berkurang, hasil daripada kelapa sawit mungkin akan berkurang sebab contohnya kurangnya subsidi baja diberikan. Okay. Dan ini sekali lagi akan memberi impak kepada total KDNK kepada negara sebab hasil daripada kelapa sawit tadi diekspor dan sebagainya itu menyumbang kepada KDNK kita. Jadi di situ ada perkara-perkara yang perlu diberikan kembali kepada rakyat. Selain daripada itu, kalau kita lihat tadi, saya ada menyentuh pasal indeks human tadi pembangunan manusia, HDI index. Di sini didapati dalam indeks ini adalah penting untuk kita melihat kembali aspek kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Aspek kesihatan ini kalau kita lihat pada hari ini kita harus memberikan tumpuan. Sebabnya kenapa? Malaysia by 2035 hanya tinggal berbaki 12 tahun lagi. Malaysia juga akan menjadi negara aged population di mana warga negara Malaysia majoritinya adalah warga emas. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan kesihatan ini harus diberikan keutamaan. Dalam pada masa negara mencapai kemewahan ini, perbelanjaan on kesihatan ini haruslah ditingkatkan. Begitu juga tadi dalam menyokong Malaysia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, negara maju. Maka sekali lagi elemen pendidikan ini adalah penting. Kalau kita lihat elemen pendidikan pada hari ini, mungkin sesuatu perlu dilakukan sebab mungkin agak kurang seimbang. Ingin menjadi negara maju tetapi struktur pendidikan kita masih lagi struktur lama. Saya katakan struktur lama sebab dia tidak banyak berbeza daripada tahun-tahun yang terdahulu. Maksudnya mesti mengambil para pelajar habis pembelajaran sekolah menengah, masuk ke universiti. Universiti pun dalam bidang yang hampir sama, tidak menjurus kepada bidang yang menyokong pembangunan negara maju, yang high-tech lah kita kata, yang skill teknologi kita masih lagi rendah. Okey? Masih lagi rendah. Sebab di situ pentingnya untuk mencapai negara maju, berpendapatan tinggi yang boleh dikembalikan perolehan itu kepada rakyat, maka perlulah seiringan dari segi pendidikan. Begitu juga kalau kita lihat faktor yang saya suka di sini adalah berkaitan dengan jurang ekonomi antara negeri. Okey? Sebab kita dapat lagi antara negeri masih berada pada tahap negeri
pendapatan rendah ataupun yang tercicir sedikitlah daripada pembangunan. Kenapa pembangunan hanya tertumpu di sebuah negeri sahaja di Malaysia kan? Sedangkan kita lihat alokasi sumber yang dimiliki, sumber ekonomi yang dimiliki berselerak di seluruh negeri di Malaysia. Jadi pembangunan yang sedikit harus allocate juga kepada lain di seluruh Malaysia. Baik, esok sahaja akan diumumkan KDNK angka baru dan kita semua rakyat Malaysia mengharapkan adalah angka positif dan bergerak ke hadapan. Kita berharap KDNK ini bukan sahaja untuk menjadi petunjuk kepada pertumbuhan ekonomi negara tetapi ia seharusnya dapat mencerminkan realiti sebenar kehidupan rakyat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nurlida Hanim. Muhammad Saleh merupakan pengerusi Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari UKM. Terima kasih.